Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Mazrona Kelinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 23 Mac 2020. Berita Pagi Sabah dimulakan dengan perkembangan terkini COVID-19. Kes positif COVID-19 di Sabah terus meningkat dengan 22 kes baharu menjadikan keseluruhan 158 kes berbanding sebelumnya iaitu 136 kes. Ranau yang sebelum ini bebas COVID-19 kini merekodkan 2 kes positif. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Tawau kekal catat kes positif terbanyak iaitu 40 kes dengan 1 kematian, diikuti Lahadatu 33, Kota Kinabalu 22, Tuaran 12, Sandakan dan Kinabatangan masing-masing 11, Beaufort 6, Kunak dan Kota Belud masing-masing 5, Putatan dan Sepitang masing-masing 4, Papar 2 dan Semporna 1 kes. Sementara itu, bagi menangani penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini, kerajaan negeri memutuskan untuk melaksanakan 7 larangan baharu berkuat kuasa semalam. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Safar Untong dalam kenyataannya berkata kerajaan memutuskan operasi kompleks kastam, imigresen dan kuarantin Sindumin merapuk di sempadan Sabah dan Sarawak beroperasi jam 6 pagi sehingga 8 malam. Ia selaras persetujuan antara Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Turut diputuskan untuk mengurangkan kekerapan perkhidmatan operasi kereta api negeri Sabah. Mengenai isu gelandangan pula, mereka akan ditempatkan secara sementara di pusat yang ditetapkan pihak berkuasa tempatan masing-masing. Selain itu, kerajaan negeri mahu semua ketua kampung, pengerusi majlis pengurusan komuniti kampung dan pengerusi jawatan kuasa kesejahteraan dalam bandar melaksanakan perintah kawalan pergerakan di bawah seliaan masing-masing. Operasi kilang memproses makanan dan pengangkutan bahan makanan seperti beras, sayur, ikan dan sebagainya untuk kegunaan domestik adalah dibenarkan. Kerajaan negeri sekali lagi menegaskan supaya semua perhimpunan awam dan majlis keramaian seperti kenduri, perkahwinan dan acara-acara adat melibatkan orang ramai dibatalkan. Orang awam juga diminta memberi kerjasama sepenuhnya terhadap sekatan jalan raya di seluruh negeri Sabah untuk memastikan arahan PKP dipatuhi. Sebanyak 27 premis milik institusi dan jabatan kerajaan di Sabah diisytiharkan sebagai stesen kuarantin mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Akta 342. Pengisytiharan stesen kuarantin nombor 2 2020 itu dibuat oleh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba menerusi Warta Kerajaan. Berdasarkan senarai premis yang terbabit dengan pengisytiharan itu, 2 akademi di Sabah diwartakan sebagai stesen kuarantin iaitu Akademi Bomba dan Penyelam Malaysia Sabah serta Akademi Kastam Diraja Malaysia Cawangan Sabah. Sementara 11 institut di Sabah dijadikan stesen kuarantin dan 1 kem bina negara di Kundasang. Stesen kuarantin di negeri ini juga melibatkan 4 kolej komuniti di Lahadatu, Sandakan, Semporna dan Tawau serta Kolej Sains Kesihatan Bersekutu di Kota Kinabalu. Premis yang turut diisytiharkan stesen kuarantin di Sabah ialah Pusat Latihan Rela Tuaran, Politeknik Kota Kinabalu dan Sandakan, Projek Perumahan Rakyat Batu Putih Sandakan, Pusat Latihan Kemahiran Kota Kinabalu, Universiti Malaysia Sabah di Sandakan, Rumah Rehat Ranau serta Rumah Rehat Kinabatangan. Kira-kira 200 anggota pasukan keselamatan melibatkan polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, Pasukan Gerakan Am PGA dan Regimen 516 Askar Wataniah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di daerah Tawau bermula 12 tengah hari semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Tawau ACP Peter Anak Umbuas, pihaknya menggunakan beberapa kaedah dalam memantau pergerakan orang ramai sepanjang fasa pertama Ops COVID-19 sehingga 31 Mac ini. Ia termasuk mengadakan 4 sekatan jalan raya. Selain pada sekatan jalan raya, kita mengadakan pasukan pemantauan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat untuk memantau kehadiran orang ramai dan kaedah yang kita pakai adalah untuk memberi nasihat. Selepas nasihat, kita memberi amaran. Kalau ingkar juga semua ini, baru kita last resort, kita terpaksa membuat
tangkapan. ACP Peter ditemui media semasa melakukan pemantauan sekatan jalan raya di Batu Lima, Jalan Apas, Tawau. Sementara itu, beliau berkata pihaknya telah mengenal pasti penduduk di 2 kawasan di daerah Tawau yang masih tidak mengendahkan PKP. Sehubungan itu, tindakan drastik akan diambil selain mengadakan rondaan lebih kerap di kawasan itu. Tinjauan RTM juga mendapati suasana di pusat bandar dalam keadaan lengang dengan premis perniagaan tidak beroperasi. Susulan usaha menyekat rangkaian COVID-19 di daerah Lahad Datu. Tindakan tegas akan diambil terhadap orang ramai yang masih keluar selepas pukul 7 malam bermula malam tadi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Nasri Mansur berkata pihaknya akan melakukan rondaan untuk memastikan arahan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan dipatuhi. Katanya arahan menghadkan waktu tersebut telah dimaklumkan kepada semua ketua balai di daerah berkenaan. Ia bagi memastikan penduduk tidak berkeliaran dengan kenderaan atau keluar rumah tanpa urusan penting pada waktu tersebut, sekaligus bersama mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan yang berkuat kuasa sejak 5 hari lepas. Sekiranya orang ramai gagal kerjasama, besar kemungkinan boleh berlaku lockdown di daerah berkenaan. Masyarakat Sandakan semakin mematuhi arahan serta peraturan ditetapkan selepas hari kelima semalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata ia hasil kerjasama Polis Sandakan, Jabatan Kesihatan Kawasan Sandakan serta Majlis Perbandaran Sandakan. Ketika ditemui RTM, ACP Muhammad Azhar berkata pintu masuk dan keluar di 3 buah pasar di Sandakan akan diperketatkan bagi mengawal pergerakan orang ramai yang berkunjung ke pasar berkenaan khususnya ketika mendapatkan bekalan keperluan harian. Ia melibatkan Pasar Umum Sandakan, Pasar Bandar Kimfung dan Pasar Umum Batu Lapan, Sandakan. Pihak kami telah mengadakan satu laluan masuk dan satu laluan keluar dan kita mendapatkan anggota untuk berkawal untuk memastikan kehadiran pelanggan-pelanggan yang akan masuk pasar tu kita kontrol, tidak terlalu ramai dan tidak supaya kita pastikan mereka ni mematuhi peraturan-peraturan. Sementara itu di Keningau, penduduknya mula mengambil serius arahan PKP dengan kekal berada di rumah masing-masing. Tinjauan pemberita RTM mendapati Pekan Keningau lebih lengang berbanding hari-hari sebelumnya. Di daerah Papar pula, suasana lengang di jalan raya menunjukkan masyarakat setempat mematuhi PKP yang dikeluarkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Papar, Bartolomeu Anak Umpit ketika dihubungi pemberita RTM berkata, tinjauannya bersama Majlis Daerah Papar mendapati 85% penduduk Papar mematuhi perintah tersebut dengan menutup kedai. Sementara itu, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Daerah Sandakan mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan operasi pemantauan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan kerjasama PDRM dan agensi berkaitan. Inisiatif itu bagi memastikan penduduk di daerah itu patuh larangan PKP. Operasi bukan sahaja di kawasan bandar, malah di kawasan perkampungan. Penolong Pesuruhjaya yang juga pegawai Rela Daerah Sandakan, Amir Jahri berkata, anggotanya dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan diketuai seorang pegawai dan bertugas sepanjang hari. Anggota Rela memberi nasihat kepada peniaga-peniaga untuk patuh kepada arahan penutupan premis. Dan di samping itu, Rela akan memberi penerangan dan nasihat sekiranya ada penduduk atau penghuni yang berkumpul atau melepak ataupun keluar rumah tanpa sebarang urusan kecemasan yang dibenarkan. Katanya berdasarkan pemantauan, pihaknya mendapati kesedaran orang ramai berkaitan larangan PKP kian meningkat. Selain itu, Rela juga ditugaskan membantu kawalan di pusat kuarantin COVID-19 yang dibuka di daerah itu. Di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu pula, suasana lengang dan sunyi dengan kurang pergerakan sama ada kenderaan mahupun orang ramai pada hari kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Tinjauan kru berita RTM di sekitar Kota Kinabalu mendapati kawasan tumpuan utama pada hari Ahad seperti Gaya Street dan lintasan Daisoka sunyi tidak seperti sebelum perintah larangan pergerakan dilaksana. Deretan kedai di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu juga kelihatan lengang dengan kedai serbaneka dan bakery tutup. Hanya beberapa restoran dibuka untuk pelanggan membeli makanan dan pasar awam orang ramai membeli keperluan harian. Ia susulan notis Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK yang menghadkan masa operasi perniagaan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu
sehingga 31 Mac ini. Gagal mematuhi arahan tersebut, tindakan dikenakan terhadap pemilik perniagaan. Sementara itu, tinjauan RTM di beberapa stesen minyak yang beroperasi di Kota Kinabalu lengang. Orang ramai yang ditemui bersetuju tindakan kerajaan negeri menghadkan operasi stesen minyak bermula jam 6 pagi hingga 2 petang sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Penutupan awal adalah sesuatu yang bagus untuk ensure semua orang berada di rumah dan mengelakkan diorang daripada keluar tanpa ada urusan yang penting lah. Inilah kebaikan kepada orang-orang supaya tidak ramai orang mau keluar, sebab kalau banyak orang mungkin boleh berjangkit. Kalau lebih awal lebih baguslah bagi saya, supaya orang tak keluar rumah. Beta jam 12 pun tutup okey sudah tu. Lagi awal lagi bagus. Kesian orang lain bekerja penat menjaga orang keluar masuk. Inisiatif stesen minyak menghadkan jarak pengguna ketika membuat bayaran dengan menggunakan tanda jarak juga dilihat langkah bijak dan bertanggungjawab dalam usaha mengekang penularan wabak COVID-19 di stesen minyak. Dalam pada itu, sekatan jalan raya juga terus dilaksanakan pihak berkuasa di beberapa laluan utama menuju ke bandaraya bagi memastikan tiada pergerakan tanpa tujuan penting dilakukan orang awam. Berkuat kuasa hari ini juga Lembaga Pelesanan Kenderaan Perdagangan Sabah menghentikan semua perkhidmatan bas henti-henti dan bas mini di Sabah. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum dan sayangi Malaysiaku.